unknown. Tapi kita akan pakai salah satu saja. Okay, dan kita completekan forward and backward passes satu ni. Maknanya kita completekan dia punya CPM tu lah, networking tu. Okay, determine a critical path and then kita calculate variance, crash course. Tu je lah untuk 6 jam ni. Semuanya tajuk project management. Di mana ada project management, apa saja yang melibatkan projek, kita kena manage. Siapa yang dekat dalam grup ni yang memang terlibat dengan projek? Saya. Siapa tu? Ashraf. Ashraf. Ashraf dah biasa tak dengan gunakan CPM ataupun PERT ataupun Gantt? Tu saya tak terlibat dengan kerja management, saya dekat site. Oh, okey. Awak sebagai apa? Awak sebagai apa dekat site tu? Saya sebagai supervisor. Sebagai supervisor. Oh, maknanya tidak terlibat dengan planning, tapi implementation termasuk kan? Manufacturing officer. Ya? Saya kerja manufacturing officer, kena buat projek. Kau biasa Kau biar rasa. Ya. Okey, awak bahagian apa tadi kata? Gantt. Tahu pasal Gantt Yang bahagian CPM ataupun PERT? Tak tahu lagi. Itu belum? Tak pernah expose dengan... Oh, tak pernah expose dengan dua kaedah tu Okey. Yang lain ada tak? Kejap Sekejap. Okey, yang lain ada tak yang terlibat? 2 orang aja yang terlibat? Ada. Siapa lagi? Saya terlibat dengan kerja site projek lah. Bahagian projek juga. Okey. Tapi tak terlibat dari segi untuk buat planning dia Maknanya tahu tak pasal CPM? CPM tu stand for apa ada tu? Memang ada planning dengan scheduling, kita ada buat procurement. Okey, maknanya ada involve juga untuk plan dalam team. Ini di tempat kerja tu ni? Ya, betul. Oh, okey. Okey, yang lain ada lagi? 3 orang saja. Okey, dalam project management ni, apa yang kita kena expose ialah cara kita membuat jadual untuk kita tahu bilakah completion time kita lah. Bila kita boleh siapkan satu-satu projek. Sebab saya agak penting setiap masa itu kita anggap sekejap dia ganggu juga suara saya ni. Okay, dalam project management kita kena pandai untuk susun dia punya apa? Susun dia punya aktiviti yang melibatkan manusia, yang melibatkan materials, machine ataupun utilities, facilities. Sebabnya semua tu ada cost kan. Dia main dengan masa. Jadi masa ni setiap satu tu, kalau katakan masa tu terlebih 1 hari pun kita dah ada kos dia yang kita kena tanggung. Katakan terlewat macam PKP ni kan. Dia terlewat je dalam sebulan memang banyak lah benda yang ditanggungnya.
melainkan klien faham benda tu dan dia consider benda tu, dia tak consider benda tu sebagai penalty lah. Kalau ada yang nak komen boleh komen yang mana pernah ada experience tu. Okey. Jadi dalam kes ni kita nak bercakap pasal team bukannya project manager je. Tapi sebagai dalam satu team dia terlibat dengan planning, dia plan dia punya goal, dia punya apa yang nak ditargetkan, lepas tu dia kena define project tu. Define project tu maknanya dia kena tahulah aktiviti yang terlibat, dan klien nak masa bila tarikh yang paling lewat. Lepas tu ada polisi mungkin, polisi apa yang awak nak letak, bajet dia, maknanya ada kos pekerja, kos mesin yang nak disewa, yang facilities tadi, kita kata utilities ataupun materials, apa nak beli, banyak benda daripada benda yang sebesar-besarnya hingga pada benda-benda kecil-kecil. Okey. Team organisation, siapa orang yang perlu terlibat dalam satu-satu ni lah, maknanya daripada awal sampai akhir, daripada perancangan, kemudian siapa supplier dia, itu termasuklah supplier, kemudian pekerja-pekerja dia, macam mana kita nak ambil pekerja, adakah pekerja luar, pekerja dalam, terlibat dengan akta dan sebagainya. Itu semua dalam bentuk perancangan lah. Okey, kemudian bahagian scheduling. Okey, scheduling penjadualan, mestilah kita nak buat penjadualan pada pekerja, engineers nak buat apa, jadual-jadual aktiviti dia, bajet bagi setiap aktiviti tu dalam bulanan, katakan berapa nak kena keluarkan, apa-apa nak allocate. Begitu juga dengan controlling. So kita kontrol apa yang kita sebut tadi, semua yang di atas tadi. Okey, jadi projek-projek ni termasuklah projek-projek pembinaan, projek-projek dekat oil and gas, dalam kilang pun ada juga projek. Sebab kita mungkin kata selalu mass production, tapi dalam kilang pun dia ada projek. Maknanya dia keluarkan satu-satu produk itu mengikut pada klien punya permintaan. Kat situ pun dia ada completion time dia. Kalau nak pakai kaedah SPM ni pun sebenarnya boleh jugalah. Tapi dia ada juga metode-metode lain. Okey, jadi project management teknik ni yang kita kena faham ataupun kita kena tahu, bukan setakat expose bila kita dah masuk subjek ni. Kita kena pandai pakai Gantt chart, kemudian kita kena tahu gunakan critical path method dan juga program evaluation and review technique ataupun nama pendek dia PERT. Okey. Ini ialah contoh Gantt chart yang simple. Kalau kita tengok dia start dengan activity yang sebelah kiri, design, prototype, test, revise and production. Dan dia ada masa dia mengikut pada apa yang dia nak lah, sama ada dalam bentuk mingguan ke, bulanan ke dan sebagainya. Okey, so dia tunjukkan setiap satu masa itu, jadi bila nak start dan bila masa itu akan berakhir. Semua ada start dan akhir. Cumanya dia kena tahu ada masa-masa dia, benda ni boleh bergerak secara concurrent lah. Concurrent maksudnya dia serentak ataupun mungkin juga dia punya pergerakan, katakan dia perlu siapkan satu aktiviti dahulu, kemudian aktiviti lain baru boleh bergerak. So Gantt chart ni sebenarnya powerful tool jugalah untuk kita analyse, untuk kita tunjuk pergerakan satu-satu aktiviti itu hingga pada completion time. Okey, PERT and CPM. Okey, ini ialah network teknik, dia kata. Ini sejenis network teknik. Ini sejarah dia. Siapa yang jumpa dulu, CPM siapa, PERT siapa ni. Okey, consider precedence relationships and interdependency. Kawan awak ada yang tengah record dah? Ada tak yang saya yang record. Ada Ada okey, saya pun backup juga lah, nanti senang. Tak record ni.
Sekejap Tak apalah, ada 2-3 orang yang record Betul. Okey, sebab saya tak jumpa record saya kena matikan dulu baru saya boleh keluarkan record ni. So teruskan je lah. Sekejap, saya tutup dulu. Hilang pula sekejap Ush. Saya hilang. Okey. Okey, yang tadi sampai dekat di question. Okey. Okey, ini ialah langkah-langkah dalam PERT dengan CPM. Ada sedikit beza je antara PERT dengan CPM ni. Nanti kita tengok. Iaitu dari segi dia buat dia menentukan masa. Masa bagi setiap aktiviti. Okey. Dia kata mula sekali kita kena define the project, prepare the work breakdown structure. Okay, maknanya dalam projek tu secara umum ni apa dia, kemudian kita kena tahu secara spesifik. Setiap satu aktiviti yang besar-besar selalunya dia ada flow dia, maknanya start daripada mungkin dari segi perancangan dia tu sendiri, satu-satu kata bahan aja. So bahan maknanya perancangan daripada pembelian bahan. Sebelum pembelian bahan, dia kena tahu apa bahan yang nak dibeli. Kemudian berapa banyak bahan yang nak dibeli. Kemudian barulah pergi pada pembelian. Daripada pembelian kena buat scheduling bila nak sampai bahan dan sebagainya. Okey, itu baru bahan. Kemudian tengok pula dari segi pekerja, pengambilan pekerja dan sebagainya lah. Kan? Okey, itu dinamakan sebagai work breakdown structure. Okey, kemudian develop relationships among the activities. Sebabnya ada yang macam saya beritahu tadi, ada yang kena tunggu aktiviti lain siap dulu baru boleh jalan untuk dia, ataupun mungkin dia boleh jalan secara sinkronis, secara serentak dan sebagainya. Okey, kemudian kita draw network. Okey, ini saya tunjukkan contoh. Satu macam katakan kita nak terlibat dengan conference. Jadi kalau conference pun samalah. Dia ada administratif dia, advertise punya part, okey, bahagian marketing, bahagian equipment, semua ada tugas-tugas dia. Ambil contoh macam katakan equipment, dia kena order dulu equipment, kemudian deliver, select speaker, lepas tu bahagian speaker, dia ada select speaker, lepas tu kena contact dulu kan, lepas tu select contract dia, lepas tu expenses dia dan sebagainya. Ataupun kalau katakan bahagian marketing, dia kena design dulu material, lepas tu produce, distribute, target audience dan sebagainya. Jadi dia ada macam flow dia lah, masing-masing ada flow dia. Dan bila kita dah pecahkan pada flow, baru kita kata ini berapa lama kita nak siapkan satu-satu aktiviti. Barulah kita tengok siapa perlu siapkan dulu, baru orang lain ikut dan sebagainya. So ini work breakdown structure. Start dengan project dan kemudian kita pecahkan pada major tasks, subtasks dan activities. Seperti mana yang saya cerita tadi. Okay, assign time, estimate dia punya cost dan juga kepada aktiviti. Kemudian compute the longest time path through the network. Yang ni kita panggil sebagai critical path. Tak apa, blur-blur sekarang tak apa, nanti kita tengok, kita faham. Okey, dan kita gunakan network tu untuk merancang, melihat pada penjadualan tu, logik tak logik, monitor dia. Lepas tu kalau ada masalah, adakah satu-satu aktiviti tu boleh ditangguhkan, dan berapa lama boleh ditangguhkan, ataupun memang langsung tak boleh tangguhkan sebabkan oleh dia adalah satu critical path. Macam tu. Gini beberapa soalan yang kita kena pasti kita boleh jawab. Entire project berapa completion time dia. And then critical activities.
non-critical activity ni apa? Jadi kalau disebut non-critical activities ialah aktiviti yang boleh dilambatkan lah. Yang kalau katakan terlewat sehari, adakah boleh? Kita kena tengok dia punya CPM yang kita lukis tu. Okay, kemudian what is the probability the project will be completed? Kita nak tahu kebarangkalian projek itu boleh disiapkan dengan specific date. Maksudnya kadang-kadang dari segi kita buat penjadualan tu kita nampak katakan minggu ke-20 kita baru dapat siapkan. Okey, tapi klien nak pada minggu 18. Kita kira ni minggu 20. Jadi dekat situ kita kena melihat probability untuk kita siapkan pada specific date tu yang ikut pada customer. Adakah kita dapat siapkan 80% je ataupun macam mana? Situ ada kiraan ya. Okey, project on schedule ke, behind schedule, ahead schedule. Okey, yang lain-lain sekali lah. Okey, ini ialah CPM yang mungkin kita pakai AON ataupun AOA punya method. AON ialah activity on node, satu lagi ialah activity on arrow. Zaman saya dulu saya pakai activity on arrow dan sangat challenging nak faham. Dan alhamdulillah sekarang ni bertuah sebabnya bila ada activity on node, saya rasa senang sangat faham berbeza dengan yang activity on arrow. Sebab activity on arrow ni dia leceh sikit nak pakai. Sebab dia ada prasyarat-prasyarat ataupun kita panggil apa dia ada limitation lah sebenarnya. Dan dia akan melibatkan dummy. Sedangkan activity on node tak ada. Apa yang rasa susah dekat arrow tu tak ada sama sekali pada activity on node. Jadi kita akan gunakan activity on node. Okey, ambil contoh. Ini dari segi macam mana kita nak fahamkan. Saya punya konsep senang je. Saya kadang baca ni macam berbelit juga. A comes before B, which comes before C. Okay, A comes before B. Okay, which B ni pula comes before C. Okay, saya pilih sekejap. Okay. Faham yang ni? Maknanya A kena siap dululah. Sebelum B ni, dan B pula kena siap dulu sebelum C. Okay. Kemudian A dan B must both be completed before C can start. A dan B kena siap dulu barulah C ni boleh start. Okay. Yang ni pula dia kata sama juga, cuma dia gunakan ayat tu agak beza. B and C cannot begin until A is completed. Sama lagi dia kata tadi, A must be completed before B and C. Macam tu lah kan. Okay. Okay, yang ni nampaknya bila pergi dekat AOA ni dia dah ada dummy kat sini. Ni yang kita nak elak ni sebab dummy ni selalu akan ada error, kita salah kira. Okay, kalau yang AON senang. Okay, C and D cannot begin until A and B have been both completed. Maknanya C ni kena tunggu A dan B siap. D pun sama, kena tunggu A dan B siap. Okey, yang ni pula C tak boleh nak start dulu selagi A dan B tak siap. D pula hanya tunggu B saja. Okey. Okey, B dan C cannot begin. B dan C tak boleh nak start lagi selagi A tak siap. Okey, D pula kena tunggu B. Ni namanya precedence diagram. Dia kena tunggu. Masing-masing kena tunggu tengok orang depan. Nak pass baton kena tunggu orang belakang sampai dulu. Lepas tu dia pass baton kat kita baru kita boleh go on, boleh teruskan. Kalau tak, kita tak boleh start selagi baton tu tak sampai kat kita. Okey, kita ambil contoh. Ini dekat satu syarikat Milwaukee Paper Manufacturing. Ditunjukkan aktiviti dan juga predecessor yang maknanya dia kata kena siap dulu, siapa yang perlu siap dahulu. Okey, aktiviti A sampai H, di mana dalam aktiviti ni melibatkan dia build internal components, kemudian modify roof and floor, construct collection stack, pour concrete and install frame,
build high temperature burner, install pollution control system, install air pollution device, and inspect and test. Okay. Kemudian dia bentukkan perkataan description ni panjang sangat. Jadi dia buat dalam bentuk coding lah. Dia panggil lah A, B, C sampai H. Okay, di sebelah kanan tu dia ada immediate predecessors yang mendahului dia. Maksudnya kat sini kalau kita tengok aktiviti A ini, okay, tak ada apa-apa yang mengganggu dia, maknanya dia dah boleh start lah. Okay, B pun sama. Tak ada apa yang mengganggu dia, dia boleh start. Okay, C, A ni kena siap dulu. C after A. Okay, D after A dan B dan seterusnya. Okay, sekarang kita buat sama-sama Okay, jap. Sebelum buat sama-sama, saya tunjuk dulu jalan dia guna slide dulu lah. So, dalam slide ni nanti ada yang tanya, ni macam mana nak mahamkan slide ni. Okay, ni contoh dia tunjukkan. Tapi nanti kita buat jugalah sama-sama. Okay, ni tadi dia kata okay ni cek balik A dan B boleh jalan dahulu. A dan B boleh jalan dahulu, kemudian C baru tunggu A, D kena tunggu A dan B. Okay, so dia pun buat A dan B boleh jalan dahulu. Okay, dia ada start dekat sini. Sebabnya kena tahu bahawa syarat untuk CPM ni ialah kena start dengan satu node dan mesti habis dengan satu node. Walaupun dia kata ada 3 aktiviti yang berjalan serentak, ada 5 aktiviti jalan serentak, ada 10 aktiviti yang jalan serentak, tapi kita kena gabungkan, bukan gabung, kita kena startkan dia dengan satu node di depan ni. Perkataan start macam ni start. Okay, so A, B, C dan seterusnya. Okay, sebabnya ada masalah kalau katakan kita tak buat dia ada node yang start ni, kalau dia ada 2-3 aktiviti lah. Sebabnya masa kita nak kira nanti, yang kita ada kira yang forward dan backward tu kita kena pastikan dia dapat balik kosong. Kalau kita ada start ni, nanti ada yang kosong, ada yang tidak. Jadi apa yang perakhirannya, dekat situ dia susah sikit. Sebab tu kita kena kata ada satu node mula dan ada satu node akhir. Kalau node mula tu dia ada satu je aktiviti, anggaplah dia yang node awal tu. Node mula dia tu, tak payahlah kita letak start ni. Okay, ni nantilah kita buat. Okay, nampak macam mana cara dia start tu. Tu saya dah tematikan dia punya. Okay. Okay, maksud dia bila kita dah mula nak lukis tu, kita akan buat bentuk bulat. Okay, dalam bentuk bulat itu dia akan melibatkan beberapa istilah. Earliest start, earliest finish, latest start dan latest finish. Tapi awak belum faham lagi macam mana nak bentukkan tadi Okey. Saya patah balik dah. Kejap Okey, saya tembak pakai handphone lagi satu ni. Nampak tak? Boleh nampak tak? Yang handphone lagi satu ni. Salah. Tak nampak tu. Okey. Belum juga, tak nampak juga. Nampak tapi Nampak lebih kecil. Saya cek. Tak nampak Nampak Doktor, nampak. Nampak okey. Okey, tengok balik soalan tu.
Nampak saya tak nampak. Sekejap Oh, okey. Saya pin Okey, nampak tak? Nampak tu. Rasa saya punya tak keluar dekat yang host ni. Saya tak boleh agak. Nampak macam ni. Okey, tengok balik soalan tadi. Soalan dia okey. Tengok yang sebelah ni Okey, nampak Nampak tu. Okey, okey tengok dia punya cara nak buat dia. Kita baca A tak ada apa-apa, B tak ada apa-apa. Maknanya ada dua yang start. Okey, A dengan B. Okey, A dan B. Maknanya sekarang ni dia ada start lah. First dia. Dia akan ada start dekat sini. Okey, A boleh jalan, B boleh jalan. Okey, C kena tunggu A. C lepas A. Okey, C lepas A. Okey, D after A, B. Okey, saya buat D after A dan B. Ni tadi ada nak panah Okey. Kemudian E after C. Okey, E after C. F after C juga. Okey, so ada F after C juga. Okey, kemudian G after D dan E. G after D dan E. Ni E ni D. Mana nak lukis? Katakanlah saya lukis sini. Okay, ini satu D E G. Okey, kemudian H after F dan G. F dan G. Okey, saya lukis sini Okey, H after F. Okey, ni dan G. Nampak So siap lah. Saya punya CPM saya, network saya. Saya check balik. Dia kata A tak ada apa-apa, A dan B tak ada apa-apa, dia boleh start. Okey, A dan B boleh start. Okey, C lepas A. C lepas A. D lepas A dan B. Okey, D lepas A dan B. E lepas C. E lepas C. Okey, F pun lepas C. Okey, F lepas C. G after D and E. G after D and E. Lepas tu H after F and G. Okay, H after F and G. Yang ni kita buat sikit loop lah. Sebab kalau tak, kalau saya tak buat, dia akan nampak macam ni, pergi bawah boleh kan. Jadi kita terpaksa ada loop sikit. Okay. Kalau awak pandai, benda ni kita boleh ubah swipe supaya dia tak cross macam ni. Okey, macam mana cara tak nak cross tapi dia kena salin balik lah. Iaitu F ni naik ke atas, E ni masuk dalam. Okey, kalau E masuk dalam, F ni awak bayangkan ni macam ada tali ni, dia pun ikut keluar kan. Dia ikut keluar. So kat sini lah dia. So tak adalah dilanggar benda ni. Tapi kalau worst come to worst, teruskan je lah. Kerana panik kan, takkan kita nak susun lain kalau kita buat projek kan. Tapi kalau katakan dalam exam, kita tak apa, jalan je. Teruskan aja. Okey. Lagi satu, macam saya kata tadi, dia mesti ada start dia satu note. Dan kemudian dia diakhiri dengan satu note. Yang ni saya tak tulis N sebab H ni dah satu aja. So tak perlu ada N, ada satu lagi note ujung tak payah. Okey, kemudian anak panah ni kena pastikan dia sentiasa ke kanan. Dia tak boleh katakan kita buat ni tiba-tiba ada arah ke belakang. Macam ni. Tiba kita dah terlukis dia ke depan, ke depan sikit. So kita pun kata salah ni nak pergi ke D. Kita buat belakang macam tu dah salah juga. Dia kena sentiasa, mungkin yang ni kita kena padam ke depankan sikit baru kita buat anak panah. Itulah. Boleh faham Ada nak tanya ke? Senang lagi kan?
dia belum masuk lagi masa, dia tak ada time, dia tak ada duration dan sebagainya, ni senang lagi. Dengan syarat kita pandai lukis ni, sebab ini very basic. Kalau ni salah, yang lain memang salah lah. Okey, kita balik semula kepada apa nama ni? Kita balik semula pada yang asal Ini saya matikan dulu. Okey, yang seterusnya kita nak menentukan masa tadi. Okey, kita patah balik yang masa tadi. Nak fahamkan apa maksud dalam satu-satu istilah ni. Okey, earlier start. Earlier start tadi ialah earliest time at which an activity can start. Okey, masa yang paling awal yang satu-satu aktiviti boleh mula. Dengan kita mengandaikan bahawa semua predecessor ni dah siap lah. Kemudian earliest finish iaitu masa yang paling cepat dia boleh siapkan. Kemudian latest start, masa yang paling lambat dia boleh start. Dan yang latest finish ialah masa yang paling lambat dia boleh siapkan. Ini sangat penting sebab pengiraan semua berdasarkan pada istilah-istilah ni jugalah. Okey, jadi dia diwakili oleh satu bentuk bulatan di mana yang tadi kita tulis A besar-besar tadi, A, B, C seterusnya ni, kita terpaksa kecilkan tulisan tu sebab lepas ni kita nak masukkan kolom macam ni, kategori macam ni. Okey, kita ada A duduk tengah-tengah. Yang ni kalau kita buat garisan penuh pun tak apa, tak ada masalah sampai penuh. Yang ni dibuat putus kan, buat je sekali. Okey, ES duduk sebelah kiri. Kemudian kita ada LS, latest start, duduk sebelah kiri. Okey, kemudian kita ada sebelah kolom atas ni untuk kanan EF, earliest finish dan latest finish. Perlu kita tengok yang sebenarnya yang kita nak highlight ialah okey, ni ialah bahagian start, sini early, sini latest dia, dan sini ialah bahagian finish dia. Sini early finish dia, sini ialah latest finish. Ini saya kata tadi kita boleh sambung ni. Okey, ni ialah dia punya activity duration. Okey, ni nama activity A. Okey. Okay, ni begin at 30 ni tak ada apalah dia nak terangkan dia punya rule ni kita akan faham bila kita buat latihan. Sekarang ni dia buat penerangan macam ni pun penat je kita baca, kita lambat faham. Nanti kita tunjukkan terus. Okey, EFT pun sama, saya akan tunjukkan. Okey, kita pergi terus kepada yang tadi, macam mana kita nak buat. Okay, balik semula ke pada saya punya yang saya lukis depan ni. Boleh nampak yang dekat table saya ni, boleh nampak Boleh doktor. Okey. Soalan yang sama juga, cuma sekarang ni dia melibatkan apa ni? Masa. Dia melibatkan masa. Okey. Saya salin balik ataupun kita buat balik sama-sama balik. Okey, cuma kita nak masukkan masa. Okey, A, B. Okey, kita tahu bahawa tadi A dan B. Okey, kita start dengan satu node. Tak nampak Okay, kita start, kita tulislah sunyi ST, start Kemudian yang ni kita buat macam tadilah yang dilukis tu. Bentuknya ni H. Sebab apa nak buat bentuk H? Sebab lepas ni kita nak masukkan masa-masa dia. Okey, ini ialah A. Okey, ini ialah B. Okey, kemudian dia kata AB. Okey, C mesti lepas A. Okey, C sini. C lepas A,
Okey, D lepas AB. E lepas C. E, F. F lepas C. G, G, D, E. G, G, E. G dan H ialah FG. Okey. Masukkan masa-masa yang dia dah bagi sebelah sini Ini masa dia bagi tu. Okey, A 2 minggu, B 3 minggu, C 2, okay, D 4, E 4, F 3, okay, G 5, H 2. Okay. Sekarang ni kita kira. Okay, start. Dekat start ni kita tulis kosong masa dia. Okay, kita start daripada sini. Kosong. Nampak tak? Nampak Okay, kosong campur kosong ialah kosong. Pergi kat sebelah sini. Okay, bila saya tulis kosong saya suka letak tepi dulu. Sebab takut buat silap. Okay, kosong. Orang ni kosong ni pun dia letak dulu kosong kat sini. Okay, kosong masuk. Kosong tambah 2, 2. Okay, 2 letak sini. 2 ini juga kita hantar sini. Okay, ini kosong. Masuk sini kosong tambah 3, 3. Okay, 3 tunggu sini. So far okay? Okey doktor. Okay. Okay, ni 2, tak ada anak panah yang masuk dengan dia. Selagi arrow ni dia sorang-sorang, dia boleh masuk terus. Okay, 2, kita masuk 2. Tambah 2 jadi 4. Okay, 4 tunggu sini. Okay, saya boleh teruskan tapi saya nak nampak yang ni dulu. Kita teruskan yang ni. Okay, antara 2 dengan 3 siapa nak masuk? Antara 2 yang atas ni dengan 3 yang bawah ni, siapa nak masuk dalam kolom ni? Yang paling lama kena masuk. Yang paling lama. Siapa yang cakap ni? Ashraf. Ashraf, okey. Ashraf kata yang paling lama. Yang lain ada pendapat lain tak? Ada memang 3. 3. Macam dah pernah buat je tajuk ni. Pernah buat tak tajuk ni? Senang faham tak tu? Senang faham, okey. Kenapa pilih 3? Kenapa tak pilih 2? Sebab duration dia yang paling lama. Kalau 2 dah siap pun 3 tak siap lagi doktor. Itulah dia. Sebabnya kalau yang ni pada hari kedua yang kita dah nak start, orang ni hari ketiga baru dia nak siap. Hari kedua tak boleh masuk lagi. Sebabnya ni, dia ni sangat bergantung pada B. Jadi kena tunggu dia siap dulu. B ni siap dulu. Sebab tu kita masuk yang lewat. Itu rational dia. Okay, so 3 masuk, 4, 7. Okay, 7. Tunggu sini. Okay. Boleh masuk tak? Belum sebab ada arrow ni. Lagi satu ni. Arrow ni kacau. Okay, biar dulu. Kita nampak tadi 4. Okay, pindah sini 4. 4 boleh masuk? Boleh. Sebab dia arrow sorang-sorang. 4 campur 3, 7. 7 boleh tunggu sini. Okay. Sekarang ni yang 4 ni pun boleh masuk. 4, 4, 8. 8. Masuk sini. Okay, antara 7 dengan 8 kita akan pilih? 8. 8. 8, 4, 8, 5, 13. Okay, 13 masuk sini. Siapa nak masuk? 13. Sebab dia paling besar. So 13 campur 2, 15. Okay, ni semua forward semua duduk kat atas. Tulisan ni semua duduk atas kiraan dia. Lepas habis sini kita kena bawa ke bawah pula. Okay, 15 ni kita salin balik. 15
dan kita backward pula. Kiraan ke belakang pula. Okey. 15 tolak 2, 13. Okey, yang tadi campur, yang ni kena tolak. 15 tolak 2, 13. Hantar sini 13. Tunggu dulu. Ada orang lain masuk tak? Tak ada. Okey, baru masuk. 13. 13 dengan 5, tolak dia dapat 8. Okey, 8. Terus dekat sini. Okey, tunggu jap. Boleh lagi teruskan sebab dia arrow seorang dia kan. Ke dalam ni dia seorang. So, 8. Okey. 8 tolak 4 ialah 4. 4. Boleh terus lagi sampai sini. Boleh tak masuk? Boleh sebab arrow dia seorang-seorang. So, masuk 4. 4 tolak 3, 1. Okey, kemudian tunggu sini sebab dia ada 1. Okey, patah balik mana lagi yang boleh isi? Yang ni. Okey, 13. 13. 13 boleh masuk? Boleh sebab dia arrow masuk ke dalam ni seorang dia. Jangan tengok arrow ni. Ini arrow ke depan Ni arrow ke belakang ni. Daripada belakang. Okey, 13. Okey, 13 masuk sini. 13, 3 ialah 10. Okey, 10 hantar sini. Okey, tunggu dulu sebab ada 2 arrow yang akan backward ni. Okey, tengok sini pula. Ni ada 8. Tunggu sini. Okey, boleh masuk sebab arrow kepada dia ni seorang dia je. So, 8 tolak 4. 4. 4 boleh masuk? Boleh. 4. 10 dengan 4. Siapa nak masuk? 10 dengan 4. 4. Okey, dalam kes ni, kalau tadi bring forward, kita pilih yang maksimum. Bila backward, kita kena ambil yang minimum lah. 10 dengan 4, kita ambil 4. Okey, 4, 2, 2. 2. Okey, tunggu. Okey, yang ni tadi ada 4. 4 dengan 2, 2 menang. So, 2 tolak 2, kosong. Okey, so tunggu sini kosong. Okey, yang paling kecil ialah kosong. So, kosong, kosong, kosong. Selesai. Itulah dia punya kaedah mengira CPM. Nampak senang kaedah mengira CPM. Jadi dalam kes ni kita punya soalan dia senang. Dia selalunya ditanya apakah critical parts kita. Okey, critical parts activity kita kat sini ialah tengok siapa yang nombor dia atas bawah sama. 0022. Okey, ni 44. Okey, dia 88 ya. 88, 13 dia ni. 13, 15 ni. Okey, yang ni ada tak? 34 tak ada, 78 tak ya. 7, 13 tak ada. Yang lain semua tak. Jadi critical parts kita ialah A, C, E, G, H. A, C, E, G, H. Itu critical parts activity kita. Okey. Kalau ditanya apa completion time? Siapa tu boleh jawab? Completion time kita bila berapa? 15. Berapa completion time? 15. 15. Okey. 15 datang daripada mana? Yang paling ujung. 15 weeks. Siapa tak faham boleh interrupt Okey. Kemudian dia akan tanya, okey, dia akan buat case study sikit. Soalan saya, ini soalan tambahan je. Soalan dia ialah sekiranya aktiviti D mempunyai masalah dan dia terpaksa mengambil 5 hari untuk siap, instead of 4 tadi, dia kena ambil 5 hari untuk siapkan. Apa terjadi kepada completion time? 5 hari pula, 5 weeks lah. Ni weeks kan? Siapa boleh jawab? D ni 4, tapi sekarang dah jadi 5. Maknanya ada 1 hari lewat lah. Okey, apa jadi kepada completion time kita? Bertambah macam mana? Bertambah berapa hari? Berapa weeks? Bukan dia akan jadi 8 juga ke doktor? 8 tu di mana tengok sini Bukan 3 tu campur 4. 3 tu akan campur 5.
Dapat 8. Macam salah jawapan tu. Tapi good effort lah. Okey, lagi. Siapa tahu completion time ni jadi apa ni completion time ni, hujung ni, apa jadi? Berubah tak 15 hari ni, 15 minggu ni, ataupun dia akan jadi sebabkan oleh 4 jadi 5, maknanya ada 1 minggu terlewat, maka dia ni jadi 16. Ada tak? Tak. Dia kekal 15. Okey, dia kekal 15. Yang cakap ni siapa? Rahman. Saya tak nampak nama. Sekejap Dia kekal 15. Siapa yang cakap? Rahman. Rahman. Okey, kenapa Rahman kata dia kekal 15? So dekat proses G tu dia tetap pilih 8 juga. Proses G? G tu. Ha. Dia pilih 8. Atas 8, bawah 8 juga nanti. Okey, sebab lain saya nak tengok awak fokus kat sini je. Awak fokus kat sini. Oh, atas Ingat tu 7 tu jadi 8. Okey. Tu jadi 8. 7. Yang ni 8. Okey. Jadi 8. Menunjukkan bahawa dia dibenarkan untuk lewat 1 week. Faham tak? Kalau tengok 3, 4 pun sama. Dia dibenarkan untuk lewat 1 week. 1 week saja dibenarkan lewat. Jadi sekarang ni dia ambil dah. Dia kata daripada minggu 4 jadi minggu 5 ni baru dia buat. Bukan minggu, 5 minggu dia ambil. Jadi 1 week ni dia dah pakai. Maknanya dia tidak memberi kesan apa-apa kepada completion time. Okey, saya tukar lagi soalan dia. Sekiranya D ni sebabkan oleh PKP, maka dia telah menambah 5 minggu. Menjadikan dia kepada 9 minggu. Okey, apa jadi kepada completion time? Meningkat. Berapa meningkat dia? Meningkat 1 minggu. Saya ulang. D ni dia telah mengambil tambahan masa sebanyak 5 week, menjadikan dia 9 week untuk siapkan D saja. Berapakah completion time bagi bagi projek? 16. 16. Yang lain? Dia benarkan hanya 1 minggu je lewat. Sekarang ni dia dah ambil 9. Masa yang sebenar dia 4. Dia ambil extra 5 week. Yang dibenarkan hanya 1 week. Berapa lewat? 4. 4 week dia lewat. Saya ulang. D ni 4. Tapi dia kata telah mengambil 5 week. Yang dibenarkan lewat 1 week aja. Sebab 7, 8 ni 1 week je. So 5 ni 1 week kita ambil. So tinggal 4. 4 week tu yang lewat. So sini akan bertambah 4 week. So jadi minggu 19. Dia akan lewat. Dia akan siap. Faham tak? Faham, betul. Okey. Yang ini pula, kalau katakan F, 4-10, maknanya dibenarkan 6 week lewat. 6 week, banyak tu. Okey, dia buat 3 minggu je. Okey, sekarang ni dia terlewat 6 week. Dia ambil lagi 6 week, menjadikan dia 9 week. Maka, adakah dia terlewat? Tak. Tak, sebab 6 week ni memang allocate untuk dia kata boleh lewat. Paling lewat dia sampai 6 week ni boleh ada extra lah. Jadi yang ni dia tak ada kelewatan dia completion time dia tetap 15. Itulah cara pakai dia. Melainkan bila kita ganggu yang ada critical parts tadi. Yang dia 4-4, okey 8-8-4-4 ini, yang ni semua tak boleh kacau. Once kita kacau je, katakan dia perlukan 2 minggu untuk siapkan, kita kata 4 minggu. Dia baru siap, maknanya ada extra 2 week. Jadi dalam kes ni, dia telah lewat dekat sini completion time juga 2 minggu. Macam itulah. Jangan ada gangguan pada critical parts. Kalau yang ini semua boleh. Yang mana yang tak ada tanda tadi, dia boleh lewatkan dengan syarat kita tengoklah berapa lewatan. Itu dipanggil slack time. Yang tu kita panggil sebagai slack time. Okey. Seterusnya, okey,
tengok dia punya soalan. Okay, determine the critical activities and time should be completed. Okay, ni critical activities dengan time completed. Calculate select time. Okay, calculate select time for the activities. Okay, yang ni kena buat. Saya nak tulis bawah ni, boleh tak nampak kecil ni? Boleh? Saya tambah sikit. Jadual dia. Ni nak jawab select time A, B, C. Allah, panjang pula. D, E, okey, tak apa. Saya buat kertas lain. Boleh. Okey. Sambung je. F, G, H. Okey, kita kena kreatif kan. Okey. Bila dikata nak select, kita ambil sama ada yang start dia ke ataupun yang finish bahagian latest dengan earliest dia. Okey, katakan saya nak ambil yang start dia. So dekat start dia ada ES dan satu lagi ialah LS kan. Okey, earliest start dia, tengok balik dekat asal dia tu kosong, latest start dia kosong. Inilah yang dalam jadual ni. Ni kosong. Okey, B01. B01. Okey, C22. 2. D 3 dan 4. E 4. Okey, F 410. G 88. H 13. Baru kita boleh kira slide dia. Sebab dia minta kan soalan slide kan. Okey, slide dia ialah yang ni kosong tak ada, yang ni ada 1 hari, yang ni tak ada, 34 ada 1 hari, 44 kosong, 410 ada 6 hari, 8 kosong, 13 kosong. So ada 0110, 106 kosong. Lepas tu kita boleh check balik lah critical kita. Critical activity kita. Okay, yang ni critical, yang ni tak. Yang ni critical, ni tak. Ni critical, ni tak. Yang ni critical, yang ni critical. Betul tak? B, A, C, E, G, H. A, C, E, G, H. Betul. Itu soalan yang kedua dia suruh cari calculate select time. Okay. Faham tak yang ni? Faham Okay, yang ketiga, if C takes 5 days. Soalan dia, if C takes 5 days to complete, what is the effect to the 5 weeks 5 weeks to complete, what is the effect? Ini soalan macam tadi juga tapi dia ambil C. Okay, C ni kita ambil 5 weeks. Memang kena lah. 5 week maknanya sini jadi 20 minggu juga. Dia berubah jadi 20 minggu. Sebab wait. Okay, siapa nak komen yang C ni? If C takes 5 weeks to complete, what is the effect to the overall process? Yang ni, yang dua ni, dia kata dia takes 5 weeks. Okay, sebenarnya berapa extra dia? 3. 3. Extra dia ialah 3 weeks. Extra 3 weeks ni, sini kena extra 3 weeks juga sebab dia ialah activity critical. So 15 jadi 18. Okay. So jawapan dia kata the effect is effect dia late ataupun dia cakap completion time lah. Completion time dia is berapa tadi? 18 18 weeks. Late 3 weeks Okay. Boleh?
Yang saya tunjuk ni semua benda yang kita dah buat tadi Cuma kita buat sama-sama lah. Okey, kalau okey, ada satu lagi lah, gancat. Okey, gancat dulu. Baru kita bagi latihan. Okey, gancat. Cara nak lukis dia. Okey, kita start dengan, saya tarik dulu sini. Nampak tak? Okey. Okey. Dia ada 15 hari tadi kan? 15 lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lebih kurang lah. Okey, kemudian kita ada aktiviti A, B, C, D, E, F, G, H. Okey. Saya suka tulis A ni dia makan berapa hari? 2 hari. Tulis je, siap-siap. Pakai pensel je. Okey, B ni 3 hari. Tengok daripada soalan asal. Ni. A ni 2 hari, B ni 3 hari. Yang dibagi tadi soalan tu. Okey, C ni 2 hari. D 4 hari. E 4 hari. F 3, G 5. Okey, kita nak lukis, dia tak semudah macam ni lah. Kita tengok balik. Ada tak syarat-syarat? Tadi A dengan B tak ada syarat. Tapi C ni after A kan? Tulis je after A. Okey, yang D ni after A dan B kan? Yang ni after D after A dan B. Okey, yang E ni pula after C. F after C. Okey, G after D dan E. Dan H after F dan G. After F dan G. Nanti kalau masa ni tak payahlah tulis macam saya ni. Ni just nak tunjuk jalan je. Okey, barulah kita tengok dengan mudah. Macam mana nak tengok? Okey, kita start. Okey, tulis dulu Ni 1, 2. Okay. A tak ada apa-apa tapi dia makan masa 2 hari. Okey, start daripada sini kosong. Okey, A makan 2 hari. Okey, sini. Sampai sini sampai 2 hari. Okey, B pun boleh start. Jadi makan 3 hari. So sampai sini. Sampai 3 hari. Pilih bawah pun tak apa Bawah atas pun tak apa, tak kisah. Nak guide je. Okey, C 2 hari tapi dia kena tunggu A. Okey, ni A. A kita 2 hari. Okey, dia kena start kat sini. Okey, selama 2 hari. Okey, ni tadi dia 2 hari. Okey, dia akan ambil 2 hari lagi. So 4 hari lah. Ni, dia berhenti kat 4. Okey, D 4 hari. Tapi dia kena tunggu A dan B. Okey, ni A, ini B. Paling jauh B lah. Okey, dia kena start kat sini. Okey, pada waktu yang ketiga, dan dia makan masa 4 hari. 4 campur 3, 7. Okey, sampai itu, 7. E 4 hari, tunggu C. Mana C yang ni 4. 4 hari. So ni 4, campur 4, 8. Okey, F. F 3 hari tunggu C. F, C yang ni. Susahlah saya tulis dia. A, B, C, D, K, E. Okey, F kena tunggu C. C ni. Di sini. Iaitu yang keempat. Dia makan masa 3 hari. 4, 5, 6, 7.
Ini F. Okey, G 5 hari, tunggu D dan E. Yang ni lah. G. Yang kat 8 tadi. Okey, G, D, E, 5 hari. 8, 4, 13. Okey, dan H, 2 hari, tunggu F dan G. G paling jauh. Kat sini 13 ni 2 hari. 13, 14, 15. Nah, siap. Nah, tu Gantt. Siap lah. Kita punya Gantt. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada doktor. Ya? Tak ada? Tak ada. Okey, tak ada. Jelas Okey. Dia salah tanya mana tu lah. Pertama tadi dia punya aktiviti kritikal. Kemudian dia tanya completion time. Lepas tu dia bagi sikit case study. Kemudian dia minta select time. Lepas tu dia minta Gantt chart. Tu biasa rutin dia selalu minta macam tu. Okey. Kita apa perubahan antara yang saya tunjuk ni? A. Okey, yang ni A dan B. Nampak tak? Okey. Atas tu ditulis letter start dengan letter finish. Yang satu lagi ni ialah earlier start, earlier finish. Okey. Kalau earlier start, earlier finish yang kita buat sekarang lah. Kalau yang letter start, letter finish, okey, dia akan ambil yang jadual yang ini dia ambil yang ni, yang kat belakang ni, punya nombor. Sebab tak tahulah kalau saya suka pakai earlier start, earlier finish. Sebab dia terus nampak apa yang kita nak buat lah. Kalau letter start tu dia kena ambil masa yang terakhir tu yang dekat sebelah kanan punya note tu. Apa-apa pun awak faham lah. Katakan worst come to worst, dia minta EFLF tu macam susah nak fahamkan kan. Buat je lah yang ES ni pun tapi takut juga sebab dia tengok siapa yang menanda. Tak apalah, maknanya kalau EFLF tengok note yang terakhir tadi untuk case. Cuma jangan ada confuse je lah. Okay. Okey, ni ialah soalan yang kedua. Boleh tak awak buat sekejap? Saya bagi masa dalam 5 minit, boleh cukup? 10 minit lah, 10 minit. Boleh. Okey, soalan ni. Dia kata determine the critical activities and the time should be completed. Show the critical path. Calculate select time and then due to a problem, activity D took extra 3 weeks. When is the project completed? Dan satu lagi tambah Gantt chart. Nombor 4 tu soalan dia ialah tambah develop a Gantt chart. Okey. Okey, kita matikan dulu. Nanti dalam 12.25 kita masuk balik. Boleh? Boleh doktor. Okey, 12.25 masuk balik untuk tunjuk jawapan. Okey.